Mhm. Tetapi jarak Tawau dengan Kota Kinabalu tu kalau menggunakan kenderaan pun hampir saya ingat dalam 10 ke 12 jam. Agak mengejutkan. Selepas semalam kita dapat perkabaran yang Kinabalu Jaguar tarik diri daripada Liga M3. So mungkin kenyataan media tu dah ada, tapi mungkin saya nak dapatkan penjelasan sendiri daripada Tuan CEO sendiri. Okay, terlebih dahulu terima kasihlah kepada pihak media apa Harimau Melaya Ya, betul. kerana telah menghubungi kita lah mengenai isu Kinabalu Jaguar yang telah membuat satu keputusan yang agak berat lah. Okay, memang keputusan Kinabalu Jaguar FC yang mana saya ingat pada tahun lepas kita telah bermain dalam Liga M3 tetapi pada tahun ini kita terpaksa membuat satu keputusan yang berat lah. Ini disebabkan memang tidak ada masalah yang apa saya kata masalah utama kita ialah kita tidak dapat venue pertandingan tu di Sabah sebab kita pun agak terkejut dengan ialah untuk makluman tuan di Sabah ni kita di ialah di Kota Kinabalu ni kita ada dua stadium lah stadium Mhm. satu stadium Likas yang mana pada tahun lepas kita bermain di Stadium Likas walaupun sebenarnya ada isu sebenarnya pada tahun lepas tu yang mana MFL telah menghantar satu surat kepada pihak Sabah FC yang memaklumkan venue tersebut digunakan juga oleh pasukan Kinabalu Jaguar FC. Jadi dan pada masa yang sama pasukan Sabah Under 21, pasukan Piala Presiden Sabah juga Mhm. menggunakan Stadium Likas. Jadi MFL telah memaklumkan pada tahun lepas tu bahawa stadium utama ni macam Stadium Likas ataupun mana-mana stadium di Malaysia ni hanya dua pasukan lah yang maksimum dua pasukan yang boleh menggunakan stadium mana-mana stadium untuk mana-mana stadium lah maksud dia satu stadium ni hanya boleh digunakan oleh maksimum dua pasukan untuk menjaga kualiti padang. Ah, Jadi kami pun dengan pada tahun ini pula pasukan pasukan apa ni ada tambahan pasukan macam di Sabah sendiri ada pasukan under 23 lah betul. dan juga pasukan under 20 bawah 20 dan juga bawah 18. Jadi ada empat pasukan jadi masuk dengan pasukan Kinabalu Jaguar ni ada lima pasukan lah. Mhm. Jadi kami ada berbincang di peringkat pengurusan tertinggi kelab Kinabalu Jaguar saya dengan beberapa pihak pengurusan dan juga pemilik kelab iaitu Datuk Weldon sendiri. Mhm. Jadi saya cuba inisiatif lain lah. Saya cuba beralih ke stadium penampang yang tidak jauh daripada Kota Kinabalu. Mhm. Dan saya telah dimaklumkan oleh pengurusan Lembaga Sukan Negeri Sabah bahawa stadium penampang juga telah direnovate. Maksud dia dinaik taraf pada tahun ini. Jadi akan ditutup selama tempoh setahun bermula pada bulan inilah bulan Januari. Mhm. Jadi stadium penampang tu memang tidak boleh digunakan lah. Begitu juga Stadium Likas. Stadium Likas pun mereka maklumkan sudah lulus untuk kerja-kerja naik taraf. Mhm. Tetapi tidak tahu macam mana dia punya keputusan. Ada juga permohonan daripada Sabah FC untuk memohon penangguhan dah supaya mereka boleh gunakan. Mhm. Jadi itulah disebabkan stadium penampang pun tutup. Jadi kami ada cuba mencari jugalah venue lain di di Sabah ni tetapi macam yang stadium yang sesuai salah satunya di Stadium Tawau. Mhm. Tetapi jarak Tawau dengan Kota Kinabalu tu kalau menggunakan kenderaan pun hampir saya ingat dalam 10 ke 12 jam untuk sampai ke Tawau. Jauh. Jaraknya agak jauh. Jadi memang kami mengambil keputusan yang berat lah untuk tidak menyertai Liga M3 disebabkan tidak ada venue yang sesuai ataupun tidak mendapat venue di sekitar Kota Kinabalu. uh, Boleh dikatakan sesuatu yang mengejutkan juga. Adakah keputusan, Betul. bagaimana penerimaan pemain-pemain apabila dapat kabaran ini?
Sebenarnya dari segi pemain pula pada selepas habis liga tempoh hari pada saya ingat pada bulan September ataupun bulan Ogos atau September apabila liga M3 sudah habis, Mhm. pemain-pemain ingin tahu kedudukan mereka untuk season barulah. Jadi pada bulan September tu pihak pengurusan telah memanggil semua pemain lah memaklumkan mengenai status Mhm. penyertaan pasukan ni kita masih belum belum dapat sahkan lah, belum dapat tahu lah. Jadi pemain-pemain ni banyak yang ada yang ingin bermain di macam untuk meneruskan dia orang punya, maksud dia orang ingin apa menyertai beberapa pertandingan di daerah-daerah di Sabah ni macam pertandingan yalah pertandingan yang dianjurkan oleh pihak-pihak lain. Jadi pihak klub telah berunding lah bersetuju untuk menerima apa ni permohonan pemain tu. Jadi pada bulan September tu pemain-pemain semua dilepaskan lah. Maksudnya walaupun kontrak dia orang berakhir pada bulan November tetapi pada bulan September pemain-pemain semua telah dilepaskan buat sementara lah. Ialah biasanya kontrak-kontrak pemain ni satu musim sajalah. Ya. Jadi pemain telah dimaklumkan awal mengenai mengenai inilah apa ni ketidakpastian adakah kita akan menyertai Liga M3 untuk musim 2023. Mhm. Jadi pemain sudah maklum awal lah mengenai mengenai inilah mengenai situasi kelab pada masa tersebut. Okey, kita kita tahu reputasi Kinabalu Jaguar pada musim lepas bukan pasukan bawahan, tetapi antara top 8 lah, top 8 sebab ada layak ke suku suku akhir apa semua. So bila dengan perbelanjaan, tak silap saya sekitar lebih hampir 6 juta, tak silap saya ada baca juga. Uh, Ya. So, dengan pembelanjaan yang besar, dengan pencapaian reputasi yang orang tak apa, orang dah sudah kenal, satu Malaysia sudah mengenali Kinabalu Jaguar. So bila keputusan ni bila dah ditetapkan, adakah Kinabalu Jaguar akan terus ataupun mungkin untuk musim ini saja? Untuk masa akan datang sekarang kita Kinabalu Jaguar masih menunggulah apa sebab ialah kalau macam untuk penyertaan di Liga M3 ini kita menunggu keputusan selanjutnya daripada pihak Amateur Football League lah. Mhm. Apakah yang memang kita sedia maklum apabila kita tidak menyertai ataupun menarik diri pada tahun ini memang ialah mungkin kita kita kena tunggulah apakah tindakan daripada AFL kalau macam untuk masa akan datang kalau tidak menyertai untuk musim 2023 adakah kita masih boleh menyertai untuk musim yang berikutnya. Jadi Hmm. kita kena tunggulah apa tindakan AFL selepas ini. Kita telah menghantar makluman rasmi juga lah kepada pihak AFL yang mengenai mengapa kita tidak dapat menyertai pada tahun ini. Jadi kita menunggu lagi apa maklum balas daripada pihak AFL lah. Tapi untuk Kelab Kinabalu Jaguar FC itu kita tidak tutup. Maksudnya kita cuma tidak menyertai pertandingan Liga MT lah untuk musim 2023 disebabkan ketiadaan venue yang sesuai lah di sekitar Kota Kinabalu. Okey. Memandangkan untuk musim inilah 2023 tak dapat bertanding. So apa perancangan yang ada sepanjang untuk Kinabalu Jaguar sendiri sepanjang tahun ini? Apa program Untuk yang tahun ini kita telah atur beberapa program lah. Tapi, untuk makluman tuan juga pun memang pasukan Kinabalu Jaguar FC ini salah satu penganjur Liga M5 lah di Mhm. negeri Sabah ni, di negeri Sabah. Yaitu yang mana Liga M5 ni kita buat di daerah Kudat sebenarnya. Pada tahun ini telah berlangsunglah Liga M5 pada tahun lepas. Mhm. Dan kita ada pasukan tu yang telah layak ke Liga Info yang sepatutnya akan berlangsung pada tahun inilah. Kita masih menunggu juga makluman rasmi daripada pihak IPL mengenai status penganjuran Liga M5 tu macam mana kaedah kalau pada tahun inilah untuk Liga Info. Jadi kita fokus kepada pembangunan bola sepak lah terutama di daerah utara negeri Sabah lah pada masa ini. Okey, kita berbalik sikit pada yang untuk M3. Katakan musim depan 2024 Kinabalu Jaguar sudah ada venue untuk main. So adakah Kinabalu Jaguar sendiri berharap dapat kekal dalam M3 ataupun kalau kemungkinan kalau AFL cakap oh okey tak boleh sudah tak masuk tapi you kena bertanding dekat M4. So macam mana?
Dia kita itu yang saya cakap, kita kena tengok kepada keputusan Amateur Football League itu sendirilah, macam mana maklum balas diorang terhadap apa ni, kita tidak menyertai pada tahun ni. Kita kena tunggulah apa sebab apa yang tindakan akan diambil oleh pihak AFL terhadap Kinabalu Jaguar FC ni. Sebab setahu saya kalau untuk penyertaan Liga M4 ni pula, dia terdiri daripada pasukan yang menang di Liga M5 baru dia Baik. akan bermain di Liga M4. Tapi Hmm. untuk Liga M5 ni, Kinabalu Jaguar FC dia bukan menyertai Liga M5. Kita Lanjut. hanya menganjur. Kita hanya sebagai penganjur di negeri Sabah lah. Hmm, hmm, hmm. Okay. Iya. Okey, saya berbalik sedikit sebab dalam kenyataan media itu pun ada sebut mengenai kelewatan gaji pemain. Boleh tuan sendiri ulaskan sikit sebab dalam kenyataan itu cakap bukan bukan kelewatan tetapi ada masalah dengan audit ya. Dia bukan dia sebenarnya macam ni. Apabila pada bulan September tu, kita ada beberapa perkara lah yang kita berunding dengan pemain untuk penambatan kontrak tu, pelepasan awal pemain-pemain tu pada bulan September. Jadi uh, kita ada berlaku kelewatan. Saya ingat baki setengah bulan gaji, gaji terakhir tu, setengah bulan gaji tu sepatut dibayar pada hujung tahun, pada bulan Disember, seperti mana yang kita berunding dengan pemain-pemain, dengan pegawai pasukan tu sepatut dibayar pada hujung tahun. Tetapi kelab kita kita punya apa ni, Kinabalu Jaguar FC telah menjalani audit lah. Kita membuat audit kelab dari segi apa ni, kemaskini kewangan apa semua, jadi berlaku kelewatan. Tetapi benda tu telah pun selesai sepenuhnya lah. Telah selesai pada, saya ingat pada 2-3 hari lepas lah telah selesai. Saya ada baca juga, ada nampak komen ni posting daripada Datuk Verden sendiri mengenai Iya. perjalanan Kinabalu Jaguar tanpa sebarang penajaan. Ada pihak yang tampil untuk memberi penajaan. So adakah tempoh setahun ini adalah tepat untuk Kinabalu Jaguar membina semula pasukan yang lebih besar ataupun inilah masa untuk cari sponsor yang akan datang untuk 2024 nanti? Ya, itu untuk perancangan tu memang memang adalah kita kita harap kita dapat kembali lagi bermain dalam Liga M3 di masa akan datang lah, ataupun menyertai Liga Bola Sepak Malaysia ni. Dari kita harap macam tu lah, kita akan berbuat sesuatu macam supaya di masa akan datang, dari segi masalah-masalah berkaitan contoh macam venue, supaya kita tidak menghadapi masalah lah, kita harap macam tu. Hmm. Okey tuan, ini soalan terakhir dah, tak ada apa dah. Apa harapan Iya. tuan sebab sekarang ni apa sekarang ni yang tuan apa yang tuan harapkan dalam Liga Malaysia untuk musim yang tuan harapkan untuk lihat Liga Malaysia musim ini? Kita harap ialah kita harapan Kinabalu Jaguar FC tu untuk Liga M3 ni pada masa yang pada tahun ini dapat, ialah dapat akan bermain, dapat berlangsung dengan lebih lebih orang cakap lebih baik lagi lah, macam tidak ada masalah-masalah macam seperti yang mana tahun lepas. Macam di grup Kinabalu Jaguar sendiri pun ada beberapa pasukan tidak dapat hadir di Kota Kinabalu. Jadi kita harap benda-benda tu semua tidak akan berlaku lagi lah pada tahun ini. Tambahan pula Liga M3 ni, kalau ikut dari segi division, macam yalah division bola sepak di Malaysia ni, dia sudah bertaraf Division 2 lah selepas Liga Super. Mhm. Jadi kita harap pertandingan tersebut dapat berlangsung lebih baiklah, dan tidak ada benda-benda yang mencacatkan seperti pasukan tidak hadir ke pertandingan apa semua tu. Jadi kita berharap dapat berlangsung dengan jayanya lah pada tahun ini, walaupun tidak semeriah di Sabah ni apabila tiada penyertaan pasukan Kinabalu Jaguar FC pada tahun ini dalam Liga M3. Oh tuan, saya terlupa satu perkara. Nak minta Iya. komen tuan mengenai penaik tarafan Liga M3 daripada amatur kepada semi pro. Adakah tuan melihat ini satu tanda yang cukup positif? Ya, ini bagi saya memang petanda yang baiklah. Dia daripada Liga Amatur ni dia pergi kepada Liga Semi Pro. Jadi kita dapat didik pada kelab-kelab ni untuk lebih ke arah profesional lah. Jadi Mhm. kita harap pada masa akan datang ada pasukan-pasukan daripada Liga M3 dapat naik ke Liga Super lah. Macam kita tengok pada tahun ini,
tidak ada pasukan daripada pasukan Liga M3 naik ke Hmm. Liga Super. Jadi kita juga amat sedih juga lah. Tapi kita harap pada masa yang akan ada apa pada masa yang akan datang nih dengan penaiktaran daripada Liga Amateur ke Semi Pro ni, kita harap pasukan-pasukan lebih bersedia untuk naik ke Liga Super. Okey Tuan, akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan sedang sudi luangkan masa untuk temu bual ni. So akhir kali saya nak ucapkan terima kasih dan juga selamat berjaya untuk Kinabalu Jagoan sebab kita memang harap nantikan Kinabalu Jagoan sebenarnya untuk musim ini. InsyaAllah. Terima kasih, terima kasih.